Bab tentang orang berjunub menjadi imam kepada orang ramai dalam keadaan dia terlupa, dalam keadaan dia tidak ingat junubnya itu, janabahnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Bakrah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam sembahyang fajar, yakni telah memulakan sembahyang subuh. Lalu baginda mengisyaratkan dengan tangannya, berarti teruslah kamu berada di tempat kamu. Kemudian baginda datang dalam keadaan kepalanya, yakni rambutnya menitiskan, yakni air. Fasalla bihim. Lalu baginda mengimamkan mereka. Dengan sanad satu lagi Imam Abu Daud meriwayatkan sama juga dengan biisnadihi, dengan isnadnya, yakni isnad Hammad bin Salamah, dan makna hadis yang telah dikemukakan oleh Hammad bin Salamah itu. Yakni sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Musa dari Hammad, Musa bin Ismail dari Hammad bin Salamah. Jadi Yazid bin Harun ini pun meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, serupa dengan riwayat sebelum inilah, dari segi sanad di atasnya dan makna hadis itu sama. Wa qala fi awwalihi, cuma dalam di awalnya dia berkata, yakni perawi ini, perawi daripada Hammad ini, nih Yazid bin Harun, di awalnya dia berkata fakabbara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Tadi Rasulullah masuk ke dalam sembahyang subuh, yakni memulakan sembahyang subuh. Ini tidak, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Dan di akhirnya dalam riwayat Yazid ini dia ada sebut, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai mengerjakan sembahyang, baginda bersabda, innama ana bashar, aku hanya manusia, dan aku tadi berjunub. Abu Daud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Zuhri dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah. Katanya, yakni kata Abu Hurairah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempat sembahyangnya dan kami pun telah menunggu Rasulullah bertakbir, tiba-tiba Rasulullah berpaling. Kemudian dia berkata, kama antum, hendaklah kamu berada di tempat masing-masing. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ayyub Ibnu Aun dan Hisham dari Muhammad, ini Muhammad bin Sirin dari Nabi SAW. Katanya, ini kata Muhammad itu ataupun perawi di atasnya, yakni Abu Hurairah, fakabbara thumma awma'a ila al-qawm. Ataupun di sini riwayat Muhammad ini, Muhammad bin Sirin ini secara mursal, dia kata qala, itu balik kepada Muhammad jugalah, bukan Abu Hurairah. Tadi Abu Hurairah itu selesai dah, selesai dah. Ini qala, yang Muhammad berkata fakabbara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertakbir. Kemudian baginda mengisyaratkan kepada orang ramai, yakni makmum yang ada di belakang itu, anijlisu, supaya duduk. Fadhahaba, baginda pun pergi dan mandi. Mana dia suruh duduk dalam riwayat ni? Dalam riwayat yang pertama tadi, maknanya hendaklah kamu berada seperti keadaan kamu tu, mana dalam keadaan berdiri, berdirilah. Demikian juga Malik telah meriwayatkan hadis ini dari Ismail bin Abi Hakim dari Atha bin Yasar, juga secara mursal. Katanya
kata Atha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertakbir fi salatin, yakni dalam satu sembahyang. Qala Abu Daud berkata, demikian juga hadis ini telah diriwayatkan kepada kami oleh Muslim bin Ibrahim. Katanya, haddatsana Aban meriwayatkan dari Yahya bin Ar-Rabi' dari Muhammad bin Ar-Rabi' bin Muhammad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertakbir. Dengan sanadnya lagi Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah. Sanad dia panjang, itu ada beberapa tahwil sanad dari Abi Hurairah. Katanya sembahyang telah pun diiqamatkan untuk sembahyang, dan orang ramai pun telah membuat saf mereka. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, fakharaja, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hingga apabila dia telah berdiri di tempatnya, di tempat imam itu, beliau pun teringat bahawa beliau belum mandi lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun katalah kepada orang-orang yang di belakang dia, maka anakum, yakni hendaklah kamu berada di tempat kamu masing-masing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi balik ke rumahnya, dan dia keluar selepas itu kepada kami dalam keadaan kepalanya, yakni rambutnya menitiskan air. Beliau telah selesai mandi dan kami telah pun sedia membuat saf ataupun telah pun berada dalam saf. Inilah Fas ibnu Harb. Ayyash berkata dalam hadisnya, falam nazal qiyaman, kami terus berdiri menanti baginda hingga baginda keluar kepada kami dalam keadaan telah selesai mandi. Itulah habis itu bab. Kemudian bab fir rajul yajidul billah fi manami, bab tentang seseorang yang bermimpi, yang mendapati kesan basah fi manamihi, semasa tidurnya atau dalam tidurnya, ketika tidurnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, katanya Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang yang mendapati kesan basah tetapi dia tidak teringat ada bermimpi mimpi apa-apalah. Qala, Nabi SAW menjawab, dia perlu mandi. Dan Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang yang yara an qad ihtalama, yang bermimpi wala yajidul balal, tetapi dia tidak mendapati kesan basah. Qala, Nabi SAW menjawab, la ghusla alaih, dia tidak kena mandi, tak perlu dia mandi. Ummu Sulaim pun bertanya, perempuan yang mengalami begitu, adakah dia perlu mandi? Nabi SAW menjawab, ya, sesungguhnya perempuan itu sama seperti lelaki juga. Bab tentang perempuan bermimpi seperti lelaki, ataupun bab tentang perempuan yang mengalami apa yang dialami oleh lelaki di dalam mimpinya. Riwayat daripada Aisyah bahawa Ummu Sulaim Al-Ansariyah, yaitu ibu kepada Anas bin Malik, pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menyatakan kebenaran. Ara'aital mar'ah, apa katamu kalau seseorang perempuan itu bermimpi, yakni mengalami semasa tidurnya seperti yang dialami oleh seseorang lelaki, adakah dia perlu mandi atau tidak? Aisyah berkata, Nabi SAW pun menjawab, ya, hendaklah dia mandi kalau dia mendapati air, yakni ada kesan air. Aisyah berkata, fa'aqbaltu 'alaiha, Aisyah berkata, saya pun
menuju kepada, saya pun pergi kepada Ummu Sulaim tadi. Seraya sambil saya berkata, engkau ni, awak ni. Wa hal tara dzalikal mar'ah, adakah perempuan bermimpi begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadap kepada saya, terus menghadap saya sambil berkata, taribat yaminu, betul lah engkau ni, hai Aisyah. Kalau tidak begitu, dari mana datangnya keserupaan? Abu Daud berkata, wa kadza, demikian juga Zubaydi, Uqail, Yunus dan anak saudara kepada Zuhri, Ibnu Abil Wazir meriwayatkan dari Malik dari Zuhri. Dan Zuhri Ummu Safi' Al-Hajabi telah meriwayatkan hadis yang serupa dengan hadis yang dikemukakan oleh Zuhri ini. Itu makna wafaqah, yang taba'a lah, menjadi mutabi' kepada Zuhri itu. Qala, dia berkata, yani Musafi' an Urwah an Aisyah. Adapun Hisham bin Urwah, beliau berkata dari Urwah dari Aisyah, dari Urwah dari Zainab binti Abi Salamah, dari Ummi Salamah, bahwa Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis ini. Kita tengok semula bab seseorang yang berjunub, kemudian dia menjadi imam kepada orang dalam keadaan dia tidak ingat bahawa dia telah berjunub. Apakah yang harus dilakukannya? Apa yang harus dibuatnya? Jadi Imam Abu Daud telah mengemukakan dua riwayat di sini, dan beliau mentarjihkan riwayat yang pertama dengan mengemukakan beberapa penyokong-penyokong kepada riwayat yang pertama itu, yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun mula bersembahyang. Maknanya masuk dah dalam sembahyang. Itu riwayat yang pertama. Setelah masuk baru dia berhenti. Kemudian riwayat yang kedua, riwayat dari Abu Hurairah. Riwayat yang pertama dari Abi Bakrah yang menunjukkan begitu. Riwayat yang kedua dari Abi Hurairah yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, mana iqamah dah, orang-orang pun duduk tunggu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mari. Kami duduk tunggu dia bertakbir, tiba-tiba dia pergi masuk dalam rumah. Maknanya dia tak mula lagi, tak start lagi sembahyang. Dia pun kata, kamu hendaklah berada dengan keadaan kamulah masing-masing, di tempat kamu masing-masing, atau di makanakum kama antum. Beberapa lafaz yang seumpama itulah memberi arti kamu hendaklah berada di tempat kamu masing-masing, jangan pergi ke lain, maksudnya. Dia pun pergi. Dalam setengah riwayat yang memberi isyaratkan dia suruh duduk. Ada yang kita baca tadi, yang kita terjemah. Dia pun pergi mandi, lepas tu mari, barulah bertakbir. Itu dua riwayat tu dalam bab ini, dua riwayat. Dia nak menceritakan kepada kita, inilah punca khilaf ulama, dua riwayat. Dua riwayat inilah yang menjadi punca kepada khilaf ulama dalam masalah ni. Bagi orang yang mengatakan boleh, bermakna timbul masalah bina ala salah, sambung sembahyang. Sudah sembahyang dah berhenti, balik mari sambung. Bagi orang yang mengatakan dia pegang dengan hadis Abu Hurairah, mana tak timbul masalah, tak boleh nak buat dalil. Tak boleh nak buat dalil. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mula lagi. Macam mana kita nak kata sambung? Dia bukan sambung. Dia tak sembahyang lagi, dia mari semula. Mari barulah mulakan sembahyang. Tak timbul masalah sambung-sambung dalam hadis ini. Lepas tu hak kata sudah takbir tu, sudah takbir, mereka takwil lah. Mereka takwil
bukan takbir sungguh, sudah mahu hampir-hampir nak takbir. Sebab kita kata orang qamat, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Sembahyang qamat tu fi'il madhi kan, telah berdiri. Apakah sembahyang tu sudah dikerjakan? Belum lagi. Mana nak sembahyang dah, nak sembahyang dah. Itu makna qad qamatis salah, qad qamatis salah. Mana bukan sembahyang lagi. Hak ni pun lagu tu juga. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hampir nak mula sembahyang. Itu makna fakabbar. Mana sudah hampir nak takbir. Dia takwil lagu tu. Dia takwil. Jadi mereka kata ini tak boleh kita nak buat dalil untuk masalah bina ala salah, sambung sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiganya, bagi orang yang mengatakan boleh sambung sembahyang tu, adakah semua perkara hadas besar ke hadas kecil, atau hadas kecil saja? Dan hadas kecil tu yang macam mana? Sebahagian daripadanya sebelum pada ni kita sudah bincang dah. Umpamanya Imam Malik mengatakan kalau seseorang itu keluar darah dari hidung, dan dia boleh pergi basuh darah tu tengah duduk sembahyang, boleh pergi basuh darah tu, mari sambung sembahyang. Dia kata darah saja, darah hidung saja, kalau hak lain tak boleh. Kalau terkentut tak boleh. Tetapi Imam Abu Hanifah kata apa saja yang membatalkan sembahyang, air sembahyang, dia tengah duduk sembahyang dan dia bukan sengaja, macam terdesak lah, kita kata berlaku terkentut misalnya gitu, dia boleh pergi ambil air sembahyang, tapi syarat dia jangan kecek. Jangan kecek. Mula kita sudah lalu dah tu. Mari semula sambung, sekat mana dia berhenti sambung semua. Imam Ahmad kata semua hak lain boleh berlaku, tapi kalau hak keluar daripada sabilain ataupun qubul dan dubur, sama ada tahi ataupun air kencing ataupun kentut, semua tak boleh. Hak tu tak boleh nak sambung. Maknanya dia pergi ambil air sembahyang, balik mari sembahyang semula, start semula. Tak kira lah dia dekat nak habis dah ke, tak kira. Tak boleh sambung. Itu kita sudah bincang dah. Tapi dulu langsung tak ada sebut cerita hak berjunuk ni, terlupa berjunuk, tak ada sebut. Bagaimana kalau berjunuk? Bagaimana kalau berjunuk? Hadas juga tu, cuma hadas besar. Kalau berjunuk seorang itu terlupa, adakah boleh dia sambung, pergi mandi, lepas tu balik mari sambung? Itu masalah baru. Masalah baru malam ni kita nak jemput. Bagi orang yang boleh kata sambung, boleh sambung, siapakah benda hak satu hadas besar pun boleh, sekiranya dia terlupa. Kalau dengan sengaja tak boleh, berdosa. Kalau dengan sengaja tak boleh. Ni dalam keadaan terlupa. Dalam keadaan terlupa. Kalau sengaja tak boleh. Hak tu semua kata haram, tak boleh. Tak boleh mula sembahyang dalam keadaan dia tu sedar dia ni dalam keadaan tak bersih, tak boleh. Ni dalam keadaan dia terlupa. Itu khilaf tu. Ada yang mengatakan boleh, seperti Nabi SAW sudah buat ni. Cumanya daripada situ pecah banyak pula masalah lain. Situlah ulama-ulama mujtahidin dia pecah masalah tu. Punca dia kadang-kadang sehadis lah, sehadis. Daripada situ tubik banyak pula. Kalau orang sembahyang seorang, kalau sembahyang jadi tu imam, dia tu tak apalah. Kita kata dia pergi, dia sambung, lepas tu orang lain tu tunggu dia, kau lagu mana? Kau kena lantik tu email lain, kau dia kena mufaraqah. Itu timbul banyak masalah pula. Dan katakanlah kalau tu email tu pakai sup terlupa, dia tak ingat tu, ya dia ni berhadas. Dalam masalah berhadas ni, berhadas besar ke ataupun berhadas kecil, siapa orang hak sembahyang, kita kata tu email masjid, orang masing-masing entah mana-mana mari, lepas tu pergi dah. Ya dia tu lupa, tu imam. Lepas pada tu dia teringat, adakah sembahyang dia sah dan sembahyang makmum dia sah? Kau lagu mana? Kau sembahyang dia saja tak sah, sembahyang orang lain tu sah. Itu pecahan masalah kepada ni lah. Hadis ni berlaku, pecahan masalah. Baiklah kita tengok kepada orang-orang yang ada kitab ni, oleh kerana ada dalam kitab ni bazlul majhud,
Sebelum pada kita pergi tu, kita satu perkara lagi, perkara yang keempat nak ceritanya, iaitu setengah ulama kata hadis ni hak tula ni. Hadis Abu Hurairah dengan hadis Abu Bakrah ni hak tula. Cuma cara menceritakan hadis itu saja berbeza. Peristiwa sama. Ada juga mengatakan tidak, peristiwa berlainan. Hadis Abu Bakrah lain, mana kita terima memang sudah start sungguh dah semaya. Nabi SAW sudah mula sungguh. Dan hadis Abu Hurairah, dia tak mula lagi. Dua peristiwa yang berlainan. Ada juga ulama yang mengatakan begitu. Baiklah. Kepada orang yang ada kitab ni, cuba kita tengok. Muka surat 209 tu, bawah tu. Ibnu Ruslan berkata, dia ambil daripada, dia petik daripada Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ni seorang ulama besar dalam mazhab Malik. Dan dia telah buat syarah kepada Muwatta Imam Malik tu 3 syarah dia. 3. Hak besar, hak sederhana dan hak ringkas. Hak besar tu katanya 70 jilid lebih. Syarah Muwatta Imam Malik. Ibnu Abdul Bar. Jadi ringkasan, kata dia, ringkasan pendapat Maliknya dan anak-anak buah dia berkenaan dengan imam nombor 1 bawah tu, boleh kita tengok, yang telah takbiratul ihram, lepas tu dia teringat dia ni berjunub, apa dia harus buat? Dia kena berhenti, dan yuqaddimu rajulan, dia kena tampilkan eret ataupun suruh siapa-siapa ganti dia. Itu orang panggil masalah istikhlaf, ganti tu imam. Ganti tu imam. Dia kena buat lagu tu. Ini mengikut Malik ni. Kalau dia keluar, dia berhenti gitu je, dan dia tidak kemukakan siapa-siapa untuk jadi ganti dia tu, makmum kena bertindak. Makmum kena bertindak lagu mana? Mereka kena tolak, tolak ataupun heret siapa-siapa daripada pokok dia tu lah jadi makmum untuk jadi tu imam, menyempurnakan sembahyang. Gitu cara dia. Lepas tu kita kata pegang tu, pegang tak apa, pegang heret je lah. Tolak dia, tak apa tu. Tidak jadi batas pun. Tolak. Dia kena faham-faham lah. Sebab itulah dalam hadis dia sebut duduk depan saf yang pertama tu, dia suruh cerdik-cerdik, pandai-pandai, takut-takut ada masalah lagu sana lah, apa nak buat lagu mana. Tu yang dia kata liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Cerdik-cerdik, hak bijak sana, duduk alik belakang aku. Dia tolak, naiklah, kena naik. Salah seorang naik. Kalau kebetulan dua naik, tu lah seorang tu. Begitulah. Kalau tidak buat juga, kalau tak ada bertindak ke berapa, iman ni pergi gitu. Mereka semayang sendiri-sendiri. Mereka semayang sendiri-sendiri. Yang ni sebagai mufaraqah lah dengan tu iman tadi. Ajza'athum. Sah semayang mereka. Sah. Kalau mereka tunggu, ni. Kalau mereka tunggu dan tidak tolak, tampilkan siapa-siapa ke hadapan, fasadat salatuhum. Batal sembahyang mereka semua. Batal sembahyang. Itu mengikut Malik. Kemudian Ibnu Abdul Bar yang disyarih kepada Muwatta ni, dia kata orang-orang yang berpendapat mereka kena tunggu tu imam sehingga itu imam balik mari, laisa biwajhin, itu bukan jalan dia tu, tak kena tu. Hak sebetulnya iaitu tu imam apabila dia balik, bukan dia nak jadi tu imam, dia jadi makmum pula. Dia ikut orang lain sudah semaya saja, dia ikut. Dia tidak boleh jadi tu imam pula. Jadi tu imam pula, maknanya apabila dia mari tu orang lain ikut dia pula. Tak boleh mengikut asal. Yang ni pendapat Imam Malik begitulah. Yang ni asas mazhab dia nya. Kenapa? Kerana ihram ataupun takbiratul ihram imam itu dengan ijma' ulama dikira tak jadi. Tak jadi. Dan moga dia
Berhadas kan mana boleh jadi semayanya. Semaya dia tu sendiri tak sah. Macam mana dia nak jadi tok imam pula? Hak tadi tu dia tak boleh nak sambung. Hak tadi tu dia start dengan kotor. Karena dia start dengan tidak suci. Qurtubi berkata, ni Qurtubi ni pun ulama besar dalam mazhab Malik juga. Oleh kerana Malik melihat hadis ini bercanggah dengan asas mazhabnya, asas pendapat dia tengok tak leh ni kalau lagu tu. Sebab apa? Kalau dia nak sambung lagu mana, dia start tadi tu dengan tidak suci, dia tak boleh sambung sebagai tu imam. Dia kena itunya, dia kena jadi makmum waktu lah. Lepas tu Nabi SAW buat ni muskil. Dalam Muwatta Imam Malik pun ni lah dia sebut ni, Imam Abu Daud sebut riwayat Imam Malik, yakni dalam Muwatta dia jelas disebutkan Nabi SAW sudah takbir dah, masuk semaya dah. Jadi dia tengok ni macam mana ni Nabi SAW ni buat ni, bercanggah dengan asas sembahyang, mengikut kaedah dia tu. Dia kata ini khasun bin Nabi SAW, ini khusus dengan Nabi SAW. Tadi ni, jadi Nabi SAW adakah dalil dia lantik siapa-siapa, dia eret siapa-siapa ke, dia suruh siapa-siapa ke jadi ganti dia? Adakah? Tak ada. Hadis mana-mana pun tak ada. Lepas tu adakah dalam hadis mana-mana pun sebut makmum dah tu imam ni tidak lantik, makmum tu tolak siapa-siapa? Tak ada juga. Lepas tu tentu dah Nabi SAW hari ni dia jadi tu imam pula. Jelas ni, jelas dalam hadis ni, bukan dia jadi makmum. Pahala ke mana? Imam Malik tengok ini tak boleh ni lagu ni, tapi berlaku ni ini khusus dengan Nabi SAW saja, kata dia. Orang lain tak boleh, orang lain tak boleh lagu tu. Kalau orang lain sebab tak adil, dia kena jadi makmum. Sebab apa? Hak dia start mula-mula tadi start dalam keadaan tidak sah, dengan kotor tu, dalam keadaan dia berhadas. Lepas tu pengarang apa nama ni, kitab ni, dia kata di sini berkaitan dengan hadis ni ada 3 masalah. Yang pertama, seorang tu imam dalam keadaan berhadas, dia jadi tu imam, dan makmum tak ada siapa pun tahu, siapa habis sembahyang, selesai sembahyang. Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah tak sah sembahyang. Sembahyang tu imam pun tak sah, sembahyang makmum pun tak sah, tak sah belaka. Sekiranya apa nama ni, tu imam tu lepas pada tu setelah selesai baru dia wayak, mana kena sembahyang semula. Sama ada nak sembahyang dengan tu imam tu, kata nak sembahyang suku-suku, tak apalah tu, tapi kena sembahyang semula, tak sah. Tetapi kata dia sah sembahyang makmum di sisi 3 imam lagi. Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan sah, kata dia. Wa tasihhu 'inda thalathah salatuhum duna salatihi. Sembahyang tu imam saja tak sah, makmum sah. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Baik, itu masalah yang pertama. Yang kedua, kalau tu imam tahu di tengah sembahyang, kalau tu imam tahu di tengah sembahyang, tidak sah sembahyang tu imam itu di sisi siapa-siapa pun tak ada yang mengatakan sah. Dan dia tidak boleh bina yang disambung sembahyang dia, tak boleh kalau di tengah sembahyang. Adapun sembahyang makmum, sekiranya mereka istikhlaf, yang dilantik tu imam lain, seseorang sebagai tu imam, ataupun mereka sembahyang sendiri-sendiri, sah mengikut Imam Malik, begitu juga mengikut Imam Ahmad. Ini tersebut dalam kitab Mughni yang dia petik. Tetapi tidak sah mengikut kita, yakni mazhab Hanafi dan Syafi'i, sebagaimana yang dinukilkan daripada Ibnu Ruslan. Kalau tengah sembahyang, kalau tengah sembahyang. Satu lagi pada muka surat 210, cuba kita tengok nombor 2 bawah tu. Ini keterangan Ibnu Qudamah pula, petikan daripada Ibnu Qudamah. Ini bermazhab Hambali, bermazhab Hambali dalam kitab dia Mughni. Dia kata kalau seseorang tu jadi tu imam berjemaah,
dalam keadaan dia tu berhadas ataupun berjunub. Dia sendiri dan makmum tidak tahu, tak ingat lah. Dia tak ingat, makmum tak tahu, hingga selesai sembahyang. Sahhat salatuhum duna salatihi, sah sembahyang makmum, sembahyang tu imam tak sah. Inilah pendapat Malik, Auza'i dan Syafi'i. Ada diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib, tu imam dan makmum kena ulas mula sembahyang. Ada juga begitu. Ya, inilah pendapat Ibnu Sirin, Sya'bi, Abu Hanifah dan ashabnya. Maknanya tak usah berlaku. Jadi asas masalahnya orang yang kata sah hak makmum, ataupun ada yang mengatakan sah makmum dan tu imam boleh sambung, tapi walaupun hak tu pendapat jarak lah. Pendapat jarak lah. Hak kebanyakannya dia kata tak boleh lah. Tu imam tu tidak sah. Makmum sah. Inilah asas dia, hadis dia. Sebab Nabi SAW telah mula sembahyang. Dia tidak suruh sahabat-sahabat dia tu ulang-ulang sembahyang. Tapi Imam Malik kata hak ni khusus dengan Nabi SAW saja, hak lagu ni. Khusus dengan Nabi SAW. Kalau orang lain sepatutnya tak adilah. Jadi itu pecahan mazhabnya. Begitulah. Kemudian dari segi perbahasan hadisnya, bagi orang yang mengatakan peristiwa ni peristiwa sama, hak tula je. Riwayat Abu Bakrah dengan riwayat Abu Hurairah ni hak tula. Bapa ya Abu Hurairah kata Nabi SAW tidak takbir lagi, dan Abu Bakrah tu dia kata Nabi SAW sudah takbir dah. Kalau kita terima takbir tu tidak makna hampir takbir lah, tapi makna takbir sengoti lah. Sebagaimana yang tersebut dalam riwayat ni, dakhala fi salatil fajr fakabbara. Jadi mereka kata begini, boleh jadi kalau diandaikan peristiwa itu sama, iaitu Abu Bakrah dia duduk depan, dia dengar Nabi SAW sudah bertakbir. Abu Hurairah dia duduk jauh, dia tak dengar. Jadi dia hanya meriwayatkan mengikut apa yang dia faham lah. Takkanlah kalau dia kira hak mengikut kaedah biasa lah, takkanlah dalam keadaan dalam keadaan biasa Nabi SAW sudah bertakbir sembahyang dalam keadaan berjunub, takkanlah lagu tu. Kalau dia terlupa pun, kalau dia terlupa kita kata bertakbir, makna tak sah dah sembahyang tu, macam tak ada lah dia kira. Tetapi riwayat Abu Bakrah menyabitkan yang dia mengatakan Nabi SAW telah bertakbir. Boleh jadi dia mahu kata dia duduk depan. Itu andaian semualah, andaian dari segi perbahasan hadis. Jadi Abu Hurairah dia duduk di belakang, seperti mana ada yang mengatakan Nabi SAW isyarat tu setengahnya meriwayatkan berdiri, masing-masing duduk berdiri. Ada juga ya dia sebut tadi yang kita baca tadi, Nabi SAW isyarat supaya duduk, mana ada yang duduk, jadi isyarat Nabi SAW kata tu dengan perkataan ke ataupun dengan isyarat tangan. Ada kemungkinan kedua-duanya. Kalau isyarat dengan dengan perkataan pun sekalipun, boleh jadi dia kata hendaklah kamu berada di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing itu bukan semesti makna berdiri, makna jangan pergi ke lain lah, tunggu aku mari.
Jadi ada yang faham boleh duduk lagu ni, muka kita tidak sembahyang, kita kena tunggu dia duduk, dia faham duduk lah. Ada yang dia faham Nabi SAW suruh diri tetap seperti keadaan sudah berdiri dah tu lah, dia berdiri dalam keadaan begitulah. Yang ini mengikut fahaman masing-masing, mengikut fahaman masing-masing. Tetapi bagi dulu kita sudah jumpa dah berapa minggu lepas, kita sudah jumpa dah, iaitu kalau orang ni berhadas syarat dia mengikut ulama timur, dia tak boleh kecek. Kalau dia kecek dengan perkataan apa makna tak boleh nak buat dalil lah ni, ini tak boleh nak buat dalil ni, paling tinggi kita kata ini khusus dengan Nabi SAW. Orang lain tak boleh buat lagu tu. Sebab dalam riwayat, banyak riwayat Nabi SAW tak boleh kecek. Hak boleh bina, boleh sambung semula semaya dia pergi ambil air semaya, dia tak boleh kecek. Ni kalau kita terima dia kecek, dia bercakap, bermakna ni kaedah lain ni, tidak pakai kaedah biasa, khusus dengan dia. Tapi kalau isyarat tak apa. Kalau isyarat tak apalah. Berdasarkan isyarat tu ada yang faham suruh duduk berdasarkan isyarat tu lah. Ada sahabat-sahabat belakang tu faham dia suruh duduk. Mana dia suruh duduk. Kalau kata kan, mana suruh duduk ataupun berada di tempat kamu, tetaplah kamu berada di tempat kamu. Begitulah kalau disebut. Bukan makna Nabi SAW sebut, dia isyarat, tapi sahabat tu faham lagu tu. Lepas tu masing-masing riwayat lah, mengikut apa yang dia faham tu. Mengikut apa yang dia faham tu. Dan Imam Muhammad, Imam Muhammad anak murid kepada Imam Abu Hanifah, dia juga anak murid kepada Imam Malik. Dia pergi terima muwatta Imam Malik dengan Imam Malik. Tetapi dia, riwayat dia tu, muwatta dia tu tidak serupa dengan riwayat Yahya, seorang lagi anak murid Imam Malik, yang mana nuskhah dia itulah kebanyakannya yang tersebar. Kalau orang kata muwatta Imam Malik, maksudnya riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Andalusi. Tu dalam riwayat muwatta Imam Muhammad ni, dia beza banyak. Dari segi tertib susunan dia pun tidak sama. Satu. Yang keduanya, dia banyak orang mari pendapat tu guru dia seorang lagi, iaitu Imam Abu Hanifah. Nampak situ dia mentarjihkan mazhab Imam Abu Hanifah dalam muwatta dia tu. Tapi namanya muwatta juga, muwatta Imam Muhammad orang panggil. Dalam kitab muwatta tu, Imam Muhammad pun terima bahawa Nabi SAW telah masuk semaya dah, start semaya, bukan tak semaya lagi. Begini bunyi apa ni pengarang ni, syarah ni pun petik juga sini. Cuba kita tengok muka surat 212. Ratas sekali Imam Muhammad bin Hasan dalam muwatta dia, selepas mengemukakan hadis ini dalam bab hadath fi salah, berhadas dalam sembahyang, melalui tarik Malik. Yang ni daripada Imam Malik lah dia ambil, serupa dengan muwatta Imam Malik ni lah juga. Biasa ni secara mursal. Qala, lepas pada tu dia komen, ni hak tak ada dalam muwatta Imam Malik, biasa. Ada dalam muwatta Imam Muhammad. Jadi muwatta Imam Muhammad ni umumnya tak berapa ada. Tapi kalau orang pergi belajar di Pakistan ke apa tu, dia akan terima juga ijazah muwatta Imam Muhammad. Memang ada lah, dan disyarah pula oleh ulama. Di antaranya hadis ini, cuba kita tengok ni. Dia kata inilah yang kita pegang. Imam Muhammad kata, ni komen dia ni, sesiapa yang berhadas dalam sembahyang, yang ni dengan tidak sengaja lah, dengan tidak sengaja terdesak, tertekan, misalnya dia terkentut ke, fala ba'sa an yansarifa wa la yatakallama fayatawadda'a thumma yabniya ala ma sallah. Itu dia kata, tidak mengapa dia berhenti sembahyang dan jangan bercakap, pergi ambil air sembahyang, lepas tu sambung setakat mana yang dia telah sembahyang. Itu komen dia. Mana berdasarkan hadis tadi lah, hadis bina ala salah orang panggil. Tapi Imam Malik terima hak tu untuk orang berdarah hidung saja. Imam Muhammad ni dan Imam Abu Hanifah tidak sekat berdarah hidung mana-mana pun, sehingga hak keluar, kecuali kalau air kencing lah. Kecuali kalau air kencing itu lain lah, tahi kalau kita kata lain lah hak tu. Tapi kalau kadang ketuk tu tak apa lagi.
Lepas tu dia kata, inilah pendapat Abu Hanifah. Lepas tu syarih ni, syarih kitab ni dia kata, Imam Muhammad faham dari hadis ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahrama bis salah. Telah pun takbiratul ihram dah. Takbir dah. Lepas tu baru sabaqahul hadath. Berlaku hadas ini. Tapi itu tak kena, bukan berlaku hadas. Sebab itulah nanti dia sebut. Thumma sabaqahul hadath. Mana berlaku hadas tu, baru dia teringat. Hadas tu berlaku sebelum pada tu lagi. Baru dia teringat, ya dia ni berhadas. Dia pun pergi fatawadda'a fasalla linnas. Dia tawadda'a di sini bukan dengan makna ambil wudu, kecuali kalau kita pakai hadas tadi, hadas kecil. Tapi hadis kebanyakan ni Nabi SAW berjunub. Ni cerita lain pula ni hak dia ambil ni. Yang ni Nabi SAW telah berhadas ni, hadas kecil. Dia pun balik pergi ambil air semaya, lepas tu balik mari jadi imam pula kepada orang. Qala Maulana Asy-Syaikh Abdul Hayy. Jadi kitab Muwatta Imam Muhammad itu, kalau hak cetakan Pakistan gapo tu, dia ada tepi dia hasyiah yang ditulis oleh seorang ulama India lama dulu, namanya Syekh Abdul Hayy. Dia komen ke apa, dia tak setuju. Dia kata mengistimbatkan masalah saat ni dari hadis ini sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad tak betul, kata dia. Tidak tepat itu, kerana beberapa sebab. Yang pertama iaitu kisah Nabi SAW berhenti dari sembahyang yang tersebut dalam Bukhari dan Muslim, riwayat daripada Abu Hurairah. Dalam tu Nabi tak sembahyang lagi. Mana kami menunggu. Dalam ni pun ada sebut tadi kan, dalam apa ni Abu Daud ni, dalam Abu Daud ni pun sebut kami menunggu Nabi bertakbir, dia tak takbir lagi. Jadi ini kita tak boleh buat dalil untuk seseorang itu menyambung balik sembahyang dia. Sebab sambung apa, muka tak start lagi. Dia pakai gitu. Tetapi kata pengarang kita ni, dia kata ni tak kena, ni kita kritik. Kita kritik orang yang pakai hak ni seperti Imam Muhammad. Sebab apa? Boleh jadi peristiwa yang berlainan seperti yang kita sebut tadi. Satu peristiwa Nabi SAW sudah mula bersembahyang, satu lagi dia belum mula. Hak dalam Bukhari Muslim tu sebut hak belum mula tu. Lepas tu ada dalam Muwatta Imam Malik gapo ni semua ni sudah mula dah. Apa tak boleh nak buat dalil? Muka dia mula dah. Bahkan Imam Nawawi kata hak ni lah hak azharnya, hak lebih jelasnya. Dan Ibnu Hibban pun kata hak ni lah dua peristiwa yang berlainan, riwayat Abu Hurairah dan riwayat Abu Bakrah. Riwayat Abu Bakrah ni tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Hak dalam Bukhari dan Muslim hak adanya Bukhari terimanya, iaitu hak tak semayang. Bermakna mereka ni faham hak kata semayang dah tu keliru, dan masih boleh ditakwil. Kabbara itu makna arada an yukabbira, maknanya dia nak takbir dah, lala dah kita kata. Lepas tu dia pun tu isyarat kata lagu tu. Jadi kalau dia tidak takbir lagi, munasabah lah kalau dia kecek, kalau dia nak isyarat, kalau dia nak begitu gini pun tak jadi masalah, tidak start lagi. Tapi ini masalahnya Imam Muhammad terima bahawa Nabi SAW sudah masuk semayang dah. Kalau kita terima dua peristiwa yang berlainan, mana dia pakai hak lagi tu, hak sudah masuk dalam semayang. Ini menjadi dalil kepada orang yang mengatakan kalau seseorang itu sudah semayang, tiba-tiba dia berhadas, dia boleh berhenti, lepas tu mari sambung balik. Boleh buat dalil lah. Tapi dia kritik, dia kata tak kena sebab berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim tak mula lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW berhenti bersemayang tu kerana dia berjunub. Lepas tu dia terlupa. Seperti mana tersebut dalam riwayat Daraqutni dan riwayat Abu Daud tadi, yang kita baca tadi. Dia pergi dah mandi. Dalam riwayat Bukhari dan lain-lain sebut jelas bahawa dia mandi, kemudian balik mari dalam keadaan rambut dia tu menitiskan air. Serupa dengan hak sini juga lagu ni. Jadi hak kita kata, kita duduk kata boleh sama balik tu kalau berhadas kecil. Ni peristiwa ni berhadas besar, tak boleh nak sama balik, tak boleh nak buat dalil tu, tak boleh nak buat hujah.
Hak ni cerita hadas besar. Tetapi daripada cara Imam Muhammad sebut tu, Nabi SAW telah berhadas. Mana berlaku dengan tidak sengaja lah hadas itu. Faraja'a, dia pun pergi ambil air semaya. Itu hadas kecil. Yang kita nak bincang sekarang ni, kalau hadas besar lagu mana? Boleh kau nak sambung semaya tu? Kalau nak buat dalil daripada hak ni, kalau nak buat dalil daripada hak ni, iyalah Nabi SAW sudah sambung lah kira-kira ni. Tapi kebanyakan ulama, boleh dikatakan jumhur ulama mengatakan tak boleh. Kalau hadas besar lagu tu. Kalau hadas kecil boleh. Hak tu yang Imam Malik kata ini khusus dengan Nabi SAW saja tu. Hak Imam Muhammad istidlal dia tu, mustadal dia tu, dalil dia tu berkenaan dengan hadas kecil. Hak kita nak bincang sekarang ni hadas besar. Tak boleh nak, tak ada kena-mengena tu. Yang ketiga, tersebut dalam Bukhari dan lain-lain, iaitu selepas mandi. Nabi SAW kembali selepas mandi. Hadas yang mana boleh seseorang itu bina ataupun sambung semaya dia ialah hadas yang memestikan wudu, bukan memestikan mandi. Ni hadas besar. Hak tu sebab lebih kurang tadi lah. Mana kalau hadas kecil, hak tu tak boleh ni. Hak ni hadas besar. Yang keempat, imam apabila dia berhadas dalam semaya, dia pergi untuk berwudu, semestinya dia melantik orang untuk menjadi khalifah dia, untuk jadi pengganti dia, jadi tu imam tu. Kalau dia tidak ganti, suruh siapa-siapa naik, tak sah semaya dia dan semaya orang yang mengikut dia. Sedangkan dalam riwayat ni yang kita baca ni, Nabi SAW tak ada lantik siapa-siapa. Semua ulama terima, maknanya kalau tak ada ganti lagu tu tak boleh. Dia sendiri pun kalau dia ganti orang, dia boleh mari sebagai makmum. Dia boleh mari sebagai makmum. Sebagai tu imam tak boleh. Tak boleh. Seperti kita sebut tadilah, maknanya kalau dia tidak ganti, tidak istikhlaf, batal sembahyang. Sedangkan tidak ada berlaku di sini. Tak ada berlaku. Yang kelima, dalam riwayat hadis Abu Hurairah ni, kemudian Nabi SAW kembali kepada kami dalam keadaan rambut dia tu menitiskan air, fakabbara, lalu dia pun bertakbir. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW telah takbir semula. Kalau ia pun tak ada, dia sudah semaya. Makna dia takbir semula, bukan sambung, start semula. Makna gitu. Tak apalah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, walaupun sedikit, yang mengatakan seperti ni, maknanya kalau amal seperti Nabi SAW buat ni pun tak apa. Tapi hak semoleknya tak sah dah. Tak sah. Kalau hak masalah hadas kecil itu agak luas sikit. Agak luas sikit. Walaupun jadi tu imam, dia tidak ganti, tidak lantik siapa-siapa pun sebagai pengganti dia. Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah lah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah, dia jadi tu imam, dia terkentut. Dia pun isyarat, tunggu, isyarat, tunggu. Dia buat gitu. Dia pun pergi ambil air semaya. Orang lain tu jangan semaya, duduk tetap gitu, duduk senyap. Bila dia mari, baru ikut dia. Boleh lah gitu. Boleh. Kalau apatah lagi kalau orang tu semaya sorang-sorang, boleh. Kalau hadas kecil, kalau hadas besar, Imam Abu Hanifah pun kata tak boleh. Tak boleh. Lepas tu istidlal Imam Muhammad yang menunjukkan boleh itu dibantah oleh ulama-ulama dalam mazhab Hanafi sendiri. Seperti ni yang kita baca tadi. Imam Muhammad seseolahnya dia nak kata boleh lah, boleh buat lagu tu, sebab Nabi SAW pun terbatal semaya dia tu. Lepas tu dia pun pergi fatawadda. Tapi daripada zahir hak dia sebut ni ambil air semaya, hak ni hadas kecil, kecuali lah kalau kita pakai tawadda ni dengan makna lughawi dia, maknanya guna air lah. Makna tawadda di sini makna irtasala, makna mandi.
Lepas tu dia mari jadi tu imam pula. Tapi kok mana-mana pun dibantah lah. Mana dalam mazhab pun khilaf juga. Tidak semua terima. Imam Muhammad ada anda sebut tadi, maknanya ada tak ramai. Ada dalil dia nya hak kata boleh tu pun hak ni. Walau bagaimanapun hadis Abu Bakrah ni tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Orang yang mengambil kira ketinggian sanad, dia tengok kalau kita andaikan peristiwa di dua, apa Imam Bukhari tak ambil ni? Ambil hak tu, hadis Abu Hurairah, mana hak tu lebih tinggi, lebih sahih, mana lebih baik kita pakai hak tu, mana hak ni tak boleh pakai, tak boleh pakai. Kalau kita mengambil kira peristiwa yang sama, maknanya Imam Bukhari tak endah lah, tak kisah ni orang kata sudah takbir ni. Sebab apa? Ini perlu ditakwil. Bukan makna sudah bertakbir, sudah hampir nak takbir, sudah nak takbir, tak takbir lagi. Jadi dia terima Abu Hurairah. Sebab apa? Hadis Abu Bakrah ni tidak jelas, semacam ada, kita panggil dalam istilahnya ittirab. Lafaz dia tu dan makna dia tu tidak tetap tu. Sekali gini, sekali gini, tidak tetap. Yang jelasnya hadis Abu Hurairah. Jadi bagi orang yang mengambil kira ketinggian sanad, dia pakai hak tu, hak dalam Bukhari Muslim. Dia tidak pakai hak ni. Supaya dia bukan masalah ni saja, masalah lain pula gitu juga. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi misalnya, dia kata kalau tayammum, sapu ni sapu siapa sini, siapa sini, siapa siku, siapa siku. Tapi macam Imam Ahmad, ada orang yang sependapat dengan dia, Imam Bukhari misalnya, dia kata tak, sekali tepuk je untuk muka, sekat ni ni je, sapu muka, siuk dulu, ataupun buat gini dulu, sapu, lepas tu sekat ni. Salah satu dalil mereka ialah dalam Bukhari dan Muslim ada ni. Kalau sekat siku tak ada dalam kitab lain. Kitab lain tidak setaraf dengan hak tu, tidak setaraf dengan itulah, itu di antara dalil mereka tu. Maknanya hak ni ada dalam Bukhari Muslim, beza dengan hak tak ada, walaupun sahih juga, sebab ni sahih, hadis Abu Bakar ni sahih, tetapi bagi orang yang mengambil kira hak lebih sahih, dia kata salah satu sebabnya tak saya guna sebab dalam Bukhari tak ada sebut ni, ada sebut hak tu saja, yang ni hak Nabi SAW tak mula lagi. Bila tak mula, tak boleh kita nak jadikan landasan lah untuk mengambil masalah sambung semaya tu, tak boleh. Tak ada, tak timbul masalah tu, Nabi tak start lagi. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak semesti untuk kita pakai ni, yang ni hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim saja, tak mesti, hadis lain pun kalau dia sahih kita boleh pakai. Dia buat ikut tu pula. Dan dia adalah mana perkiraan-perkiraan lain selain daripada mengambil kira dari segi ketinggian sanad sesuatu hadis tu, bukan tengok dari sudut tu saja, tapi tengok dari sudut-sudut lain juga. Jadi masing-masing lah, itulah cara jadi khilaf. Seterusnya yang akhir ni, Nabi SAW pun keluar dalam keadaan kepala dia ni, yang di rambut dia menitiskan air. Dalam riwayat Daraqutni dia ada tambah, inni kuntu junuban, tadi aku berjunub, dia kata. Lepas tu aku terlupa nak mandi. Nabi SAW pun salla bihim. Apa ni jadi tu iman pada mereka. Kami pun bersemayam bersama Nabi SAW. Hak ni riwayat Abu Hurairah ni. Mana setelah mandi dulu, mana dia teringat tu sebelum dia bertakbir lagi. Ini tujuan Imam Bukhari buat mari hadis ni dalam kitab dia nya, iaitu dia nak menceritakan satu masalah, iaitu kalau seseorang teringat dalam masjid, dia berjunub, dia duduk dalam masjid dah, dia berjunub, dia boleh keluar begitu. Yang ni tanpa dia bertayamum terlebih dahulu, Ni siapa-siapa yang ada kitab ni lah, cuba tengok dalam surat 203.
siapa-siapa yang ada kitab ni lah, cuba tengok dalam surat 213 itu. 213. Itu tujuan Imam Bukhari ni. Dia nak cerita kalau seorang tu dia duduk dalam masjid, lepas tu dia teringat dia berjunub. Dia tak apa, dia boleh keluar. Keluar dengan begitu. Dia nak menolak pendapat ulama lain seperti Imam Abu Hanifah dan orang sependapat dengan dia, tak boleh duduk dalam masjid ni dalam keadaan berjunub. Dalam keadaan berjunub. Kalau orang perempuan dalam keadaan mari kotor, tak boleh duduk dalam masjid ke mana-mana. Semua tak apa, tak boleh. Lepas tu dia kena tayamum. Lepas tu tayamum lagu mana dalam masjid pun kita ada kapek gini. Sebab tu kita kata, kita kalau mengaji satu cara memang kita tak nampak lah. Tapi kalau dalam mazhab dia mudah yang tayamum, tidak mesti cari tanah. No, ni yang ada sikit-sikit debu-debu ni, padan dah dia. Kalau kita naikkan sikit sebanyak tu, sudah cukup dah mazhab Hanafi. Boleh buat tayamum dah. Debu tu debu mari mana? Debu tanah lah tu kira tu. Mari terbai, mari masuk dalam masjid ni. Dinding tu kan. Wah, kita pergi tapas di ni. Nampak tak ada mana? Sudah boleh dah. Tidak nanti cari debu. Bagi dia. Kalau tidak kita akan berasa muskil ni. Kok mana dalam masjid ni? Sebab dia tak boleh duduk dalam masjid dalam keadaan berjunub. Nak keluar, sementara nak keluar tu pun dia kena bertayamum dulu. Tak boleh keluar dengan begitu. Tapi Imam Syafi'i kata tak apa kalau sekadar nak lalu, illa abiri sabil. Wala junuban illa abiri sabil. Dia pegang dengan tu lah. Sekadar lalu saja tak apa. Sekadar lalu saja. Imam Bukhari nak ayat tak ada timbul masalah tu. Kalau seorang tu teringat, dia nak semayang duduk dalam masjid, dia teringat dia berjunub, tak payah buat apa-apa, keluar biasa. Sebab mengikut mazhab Imam Bukhari nya, orang berjunub boleh duduk dalam masjid, boleh duduk, cuma kurang molek lah, kurang molek. Begitu juga orang mari kotor. Baru ni kita sudah bincang masalah orang perempuan mari kotor tu. Bagi Imam Bukhari pun boleh juga duduk dalam masjid, asalkan jangan menyebabkan jadi kotor masjid, sudah lah, jaga molek. Bagi dia ni. Sebab apa? Dalam Bukhari ada sebut, ada hadis, iaitu Nabi SAW, apa ni kita tak sebut, biarkan seorang perempuan, orang perempuan tu duduk dalam masjid. Nabi SAW biarkan dia buat kemah dalam masjid, duduk situ. Seorang hamba yang dimerdekakan duduk situ. Bagi dia dan orang sependapat dengan dia, dia kata orang perempuan duduk dalam masjid, tentu ada ketika ini mari kotor. Tak kata mari kotor, lama duduk tu, duduk situ sekian lama. Nabi SAW tak kata gapo, tidak kata kalau mari kotor kamu kena tubik daripada masjid, tak ada kata lagu tu. Tak ada larangan, tak ada gapo. Itu di antara hak dia pegang je. Lepas pada tu ni dia kata istidlal Imam Bukhari ini boleh dipertikaikan. Sebab apa? Dalam Tirmizi dengan sanad dia dari Abi Sa'id ada riwayat Nabi SAW kata kepada Ali, wahai Ali, tidak halal kepada sesiapa pun berjunub dalam masjidku ini selain aku dan engkau. Tirmizi berkata hadis ini hasan gharib. Muhammad bin Ismail telah dengar hadis ini dari saya, kata dia, dan dia menganggap pelik hadis ini. Jadi oleh kerana halal kepada Rasulullah SAW masuk ke masjid dalam keadaan berjunub, la yustadallu bi ghairi. Oleh kerana Nabi SAW itu halal kepada dia dalam keadaan berjunub, tidak boleh kita buat dalil untuk orang lain. Kalau tidak halal kepada Nabi SAW dalam keadaan berjunub duduk dalam masjid, bagaimana Allah SWT akan membiarkan dia tu, lock dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan dia melakukan suatu perkara haram? Dan ini tak mungkin. Mesti Allah SWT tegur dulu lagi. Kalau kata orang berjunub ni tak boleh masuk masjid, Nabi SAW sendiri pun tak boleh kalau berjunub, tentu dia tegur dah. Dia tak akan lock siapa Nabi SAW melakukan benda haram. Jadi di sini ada beberapa perkara ni. Orang yang mengatakan, orang tak setuju dengan Imam Bukhari, dia kata ni ada hadis dalam Tirmizi, ada hadis dalam Tirmizi ni, maknanya Nabi SAW tak apa berjunub. Kita tak boleh nak dalil untuk orang lain. Apa Imam Bukhari buat dalil dengan tu? Imam Tirmizi riwayat dah kan ni, apabila dia dengar hadis ini daripada Tirmizi, Imam Bukhari anggap pelik hadis tu, gharib, dan hadis ini tidak sahih. Bila tidak sahih tak boleh nak buat dalil.
Bahawa Nabi kalau dalam keadaan berjunuk boleh. Apa lagi? Ada Sayyidina Ali di situ. Sayyidina Ali pun kalau dalam keadaan berjunuk tak apa duduk dalam masjid. Apa lagu tu? Apa lagu tu? Ini tak betul. Sebab itulah ulama-ulama hadis kata, kalau hadis hak mula dengan ya Ali, hak ni pun hadis ni ya Ali juga ni. 3 hadis saja hak sahih. Hak lain semuanya tidak sahih. Wah, tu berapa banyak hak sebut ya Ali depan. Hak ni pun termasuk ya Ali juga. Jadi orang Syiah guna hak ni, tengok kelebihan Sayyidina Ali. Orang lain tak boleh duduk dalam masjid dalam keadaan berjunub. Dia yang boleh dengan Nabi SAW. Orang lain mana boleh? Ini kelebihan dia. Dia kata pada hadis ni tak boleh buat dalil. Pak Tirmizi kata Hasan. Hasan Tirmizi ni lagu mana? Itu persoalan. Istilah Hasan Tirmizi itu bukan Hasan seperti orang lain kata. Kadang-kadang hadis itu dhaif tapi banyak turuk dia. Banyak riwayat, jalan riwayat dia tu banyak. Tirmizi panggil Hasan lagu tu. Kalau nak kira tiap-tiap satu tu dhaif belaka. Tapi dia panggil Hasan lagu tu. Mana dhaif juga hakikatnya. Sebab itu Imam Bukhari kata tak boleh buat dalil ni. Nak menunjukkan Nabi SAW tak apa halal dalam keadaan berjunuk dalam masjid, tak boleh. Tak boleh fakah ni. Nabi SAW serupa dengan orang lain juga. Kalau dia boleh, orang lain pun boleh. Kenapa tak boleh? Kena ada dalil pula yang khusus dengan Nabi SAW dalam keadaan berjunuk. Boleh, orang lain tak boleh. Kena ada dalil. Hak sana tak padan tu, ada dhaif. Sesoalannya Imam Bukhari dia nak cerita begitu. Lepas tu hak Nabi SAW tadi pergi masuk mandi tu. Hak tadi pasal dia nak sembahyang, dia nak jadi tu imam sebab tu. Hak tadi tu sebab dia nak jadi tu imam, bukan kerana tak boleh. Bukan kerana tak boleh. Begitulah. Jadi begitu pendapat ulama hadis ni beza-beza, tak serupa. Imam Bukhari dia menterjihkan riwayat Abu Hurairah dalam masalah ni. Tapi Imam Abu Daud menterjihkan ni riwayat Abu Bakrah. Riwayat Abu Bakrah hak dia terjihkan Imam Abu Daud. Cuba tengok kalau kitab ni muka surat 215 sebelum pada hadis baru tu. Akhir sekali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha ta'liqun thalith. Ta'liq yang ketiga Imam Abu Daud kemukakan. Ini ta'liq yang ketiga. Dia buat mari ni li ta'yidi ma sabaq annahu kabbara. Dia buat mari hak ni banyak ni nak menyokong hak yang mula-mula tu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertakbir dah. Bukan tak bertakbir lagi. Walaupun dia mari juga riwayat Abu Hurairah, tapi dia menterjihkan riwayat Abi Bakrah. Dia menterjihkan hak tu. Sama ada kita kata dia menganggap peristiwa ni peristiwa sama atau peristiwa yang berlainan, tak kira. Tapi dia menterjihkan hak tu sebab apa? Sebab hadis ni lebih ramai perawi-perawi dia berbanding hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hak ni lebih ramai. Sebab tu dia terjih hadis. Orang ni pun kata telah bertakbir dah, jelas dah. Masuk dalam sembahyang dah. Kita nak kata lagu mana? Dakhala fi salah. Jelas tu. Kalau nak takwil pun tak boleh nak takwil mudah-mudah. Apalagi kalau kita boleh andaikan peristiwa ni peristiwa yang berlainan. Beza-beza pendapat tu. Tapi sebab kata baru ni dalam masalah berjunub, orang bagi kotor, Imam Bukhari serupa dengan Abu Daud pula. Masalah ni tak serupa dalam masalah terjih hadis ni. Tak serupa. Tapi dalam masalah kedua-dua golongan tadi boleh masuk dalam masjid, boleh duduk dalam masjid selama mana dia nak. Serupa tu Imam Bukhari dengan Abu Daud. Daud Zahiri dan ramai lagi orang lain. Sebab tu serupa. Walaupun pendapat dari sudut lain berbeza, tapi dari sudut tu serupa. Tak apalah tu. Seterusnya seseorang mendapati kesan basah
semasa tidur dia tu. Itu hadis ni. Ditanya Aisyah, Aisyah, dari Aisyah, dia berkata, ditanya Nabi SAW tentang seorang lelaki yang mendapati kesan basah, tapi dia tak ada teringat mimpi apa-apa. Mimpi apa-apa tu ihtilam, itu maksudnya ihtilam itu mimpi apa dia kita panggil, mimpi bersetubuh, mimpi yang menyebabkan keluar air mani. Setengah-setengah orang panggil mimpi indah. Itu ihtilam, bukan mimpi sesaja mimpi hatu pun apa nama tu kena mandi junub juga. Tak, ihtilam ni khusus pada mimpi lagu tadi. Bagaimana kalau seorang tu pagi dia bangun, dia tengok kesan basah ada di kain dia, tapi dia tidak ingat dia ada mimpi apa-apa. Nabi SAW jawab, dia kena mandi. Lepas tu ditanya pula tentang seorang yang mimpi, tapi mimpi di sini maksud apa tak ada jugalah. Dia mimpi bersetubuh, dia mimpi indah dengan seseorang perempuan, katakanlah, tapi bila dia bangun pagi dia tak ada nampak basah ke apa, tak ada. Nabi SAW kata, la ghusla alaihi, tidak kena mandi, dia tak kena mandi. Ummu Sulaim pun kata, bagaimana kalau orang perempuan mengalami begitu, adakah dia kena mandi? Nabi SAW kata, ya, kena mandi. Innaman nisa syaqaiqur rijal, orang perempuan itu sama seperti orang-orang lelaki juga. Ini masalah lain pula. Masalah walau bagaimanapun ia berkait dengan hadas besar lagi lah, hadas besar lagi. Berkait dengan hadas besar lagi. Seorang tu mimpi dia tengok basah. Basah ni, maksud basah ni basah dengan air mani, bukan basah tu basah air kecing. Kalau basah air kecing, tu tak kena mandi. Nak mandi pun tak apa, tapi tidak wajib, tidak kata mandi wajib, tidak, basuh saja pun tak apa. Ataupun basah tu basah ki haimazi, apa tidak wajib juga mandi. Ataupun basah tu basah kerana wadi, pun sama juga, tidak wajib mandi. Sini basah ni maksud basah air mani. Basah, lepas tu kalau kering pun supaya tu jugalah. Mana dipastikan ini kesan air mani, tak kira lah masih basah lagi ataupun sudah kering. Yang sebut basah ni kira-kiranya dia yakin lah, kira dia yakin. Supaya dalam hadis disebut tu, seorang jangan berhenti daripada sembahyang sehingga dia bau ataupun dia dengar ketuk dia tu. Bukan makna kalau dia tak dengar maka dia boleh terus, walaupun dia yakin dia sudah ketuk dah. Tidak. Mana sebutkan waktu sebut kira-kiranya waktu meyakinkan. Supaya juga ni pun kalau basah meyakinkan. Tapi kalau dia yakin juga walaupun sudah kering, supaya juga hukumnya, asalkan bekas tadi itu bekas air mani. Itu maksudnya. Walaupun dia tak ada ingat mimpi, jadi maknanya kesimpulannya tidak nanti mimpi keluar air kena mandi ni, keluar asalkan keluar air mani maka kena mandi, tidak nanti mimpi. Kalau mimpi galai tapi keluar air mani, tidak mimpi indah tadi, mimpi hatu tapi keluar air mani, pun serupa juga. Yang pentingnya keluar air, keluar air. Cuma khilaf lah, dalam mazhab ni khilaf pula. Sebab kita belajar di kitab Sunan. Sunan ini kita tak boleh lupa lah, dia lebih menekankan sudut fiqh dia. Itu makna Sunan, tertib dia pun tertib fiqh. Maknanya ambil kira tu lah banyak. Itu makna Sunan. Kita hadis ni banyak bentuk, salah satunya bentuk Sunan. Sunan ni makna penekanan kot tu. Jadi kita kena ingat pula di sini. Kalau macam Imam Malik, dia syarat dia keluar ni barulah memberi kesan dalam masalah hukum. Sekiranya keluar dalam keadaan biasa, sehat. Kalau tidak sehat, orang tu uzur, misalnya air mani dia keluar, dia kerana keuzuran, penyakit, tak kena mandi.
tak kena mandi dia. Tu mengikut dia. Tapi kalau Syafi'i, Ahmad, tak cara, asal keluar air mani, orang panggil air mani, sakit kau, tak cara. Cumanya mengharuskan dia bila-bila dia duduk sembahyang tu keluar, tu tak apa, dimaafkan. Tapi kena mandi tu kena mandi. Mengikut Imam Malik tak kena mandi. Tak kena mandi. Kalau katakanlah dia ni ketuk semacam, tak boleh nak kawal ketuk, penyakit, tak batal air sembahyang dia. Itu mengikut mazhab Malik. Mudahlah kalau lagu tu. Mudahlah. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Batal air sembahyang. Cuma kalau dalam sembahyang tengok dia duduk sembahyang, sebelum dia nak sembahyang tu kena ambil air sembahyang. Sebelum betul-betul dia nak sembahyang. Lepas tu tengok dia sembahyang, katakanlah dia terketuk, tu dimaafkan. Sekadar tu. Tapi Imam Malik ni tak. Air sembahyang tadi tak batal. Sebab ketuk dia tu tidak biasa. Kerana penyakit. Dalam masalah ni satu lagi. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, syarat dia air mani ni, hak kena wajib mandi. Air mani yang memancut. Kalau air mani tu tidak memancut, katakanlah seseorang ni dia penyakit. Bukan atas dasar penyakit. Tak. Atas dasar dia tidak memancut, air mani dia tu meleleh, tubik gitu. Itu pun tidak wajib mandi bagi dia. Tapi bukan kerana penyakit. Kerana tidak cukup sifat dia tu. Sifat air mani yang kena mandi, yang memancut, hak tu tak ada. Tapi kalau Imam Malik kerana sakit, Imam Abu Hanifah kalau meleleh tidak memancut air mani ada, walaupun dia tidak sakit, tidak mewajibkan mandi. Itu mazhab dia. Nabi SAW kata kena mandi. Lepas tu kalau orang yang mimpi, lepas tu tak ada bahasa mimpi, tak ada bahasa, maknanya tak keluar air mani, tidak wajib mandi. Maknanya dia terhenti di atas keluar air mani. Inilah yang tersebut dalam hadis yang lain, innamal ma'u minal ma'. Mengikut tafsiran Ibnu Abbasnya, innamal ma'u minal ma', maknanya baru seseorang tu wajib mandi, guna air, yakni mandi apabila dia nampak air. Apabila dia nampak air. Nampak air tu tak kira lah sama ada dengan mimpi ke tidak mimpi. Yang pentingnya nampak air. Itulah yang mewajibkan mandi. Kalau seseorang itu tidak nampak air, walaupun dia mimpi, dia bersetubuh dan dia mimpi keluar air mani dalam mimpi dia, tapi jelas apabila dia sedar tak ada, memang tak ada kesan, tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Itulah makna innamal ma'u minal ma'. Baru wajib mandi apabila nampak air. Ummu Sulaim pun kata, orang perempuan kalau dia mengalami belagu tu macam mana? Nabi SAW kata sepatutnya. Sebab orang perempuan ni dia serupa lelaki, syaqaiqur rijal, serupa lelaki juga. Tidak wajib mandi. Maknanya kalau dia tidak tak nampak kesan tadilah, kalau nak mandi tu tak apa, tapi tidak wajib. Mandi wajib ni tidak. Tetapi ada pendapat Ibrahim An-Nakhai kata kalau orang perempuan kalau dia keluar air pun tidak wajib mandi. Tapi ramai ulama mana tak terima lah pasal bercanggah dengan hadis-hadis ini. Walau bagaimanapun setengah ulama pertikaikan hadis ini. Abdullah Al-Umari itu setengah ulama kata dhaif dia. Jadi bagi orang yang kata dhaif tak boleh nak pakailah hadis ni, buat sandaran tak boleh. Tetapi secara umumnya ulama terimalah hadis ni. Abdullah Al-Umari tadi dia tu dari segi ingatan dia tu lah kurang kuat sikitnya, bukan dari kerana lain dia tidak diterima tu dikatakan dhaif tu. Ibrahim An-Nakhai kata kalau orang perempuan ni kalau keluar air pun tidak wajib mandi. Nak mandi tu boleh, tidak wajib. Imam Nawawi dapat tahu waktu bahawa Ibrahim An-Nakhai ni ulama besar lah, mengatakan tidak wajib mandi. Dia kata tak benar sahabat Ibrahim An-Nakhai nak kata lagu tu. Dia seorang alim tu, dia tak tahu hadis. Tetapi sebenarnya dia tak jumpa dalam kitab-kitab yang lain disebut, ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah misalnya, memang riwayat yang sahih daripada Ibrahim An-Nakhai, dia kata memang tak wajib, orang perempuan tak wajib mandi. Begitu juga Hafiz Ibnu Hajar kata itu mazhab dia. Tetapi ini pendapat dia saja, orang lain tak.
Orang lain tak. Orang lain kata serupa hadis ni. Mana kalau dia nampak air, serupa tak dia? Air mani. Maksudnya air mani. Sebab air mani bagi perempuan ni masih lagi khilaf. Ni dalam bab seterusnya lah. Masih lagi khilaf. Air mani dia tu serupa dengan air mani kita kau tidak. Itulah yang jadi punca tu, salah satu punca yang jadi khilaf tu. Babun fil mar'ah tara ma yara rajul. Kita kena berhenti sekat je lah. Wallahu a'lam.